Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Khairi Jamaluddin Abu Bakar, Menteri Kesihatan. Pada petang ini kita buat mesyuarat CITF. Pagi tadi Yang Berhormat Menteri telah melawat CAC dan ini adalah program khas Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberi perhatian kepada negeri Kedah Darul Aman bagi kita turut bergerak bersama dengan negeri-negeri lain untuk memasuki fasa seterusnya plan pemulihan negara. Sebarang soalan tuan-tuan boleh ajukan kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Besar Kedah, Yang Berhormat Tuan Sanusi. Tadi kita telah mengadakan mesyuarat CITF yang dikerusikan bersama, dan pagi tadi saya telah menerima taklimat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Sekarang ini kita memberi fokus di Kedah ini kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah usaha untuk kita meningkatkan lagi jumlah yang telah pun divaksinasi. Ya, terdapat masih lagi 17% penduduk dewasa di negeri Kedah yang belum lagi menerima dos yang pertama. Sekarangnya isu dia bukannya bekalan dah cukup, dah terlebih cukup. Di PPV banyak vaksin, tak cukup dengan sekarang ni, ya. Dan kita harap bahawa jumlah 17% dewasa ini dapat divaksinasikan secepat mungkin. Sebab target kita sekarang lebih daripada 90% dewasa mesti divaksin lengkap 2 dos. Baru kita ada pelindungan yang luas. Dan saya telah minta Yang Amat Berhormat Menteri Besar bagi perhatian kepada daerah seperti Pendang, Baling yang menjadi daerah yang keterbelakang sedikit tentang liputan vaksinasi mereka. Dan kita perlu kerjasama daripada pemimpin-pemimpin masyarakat, daripada pegawai-pegawai daerah untuk memastikan bahawa yang masih lagi enggan menerima vaksin ini akan tampil untuk menerima vaksin. Termasuklah penguatkuasaan SOP vaksinasi. Jadi kemasukan ke masjid dan sebagainya mesti cek betul-betul. Saya minta tuan kuasa masjid cek sama ada mereka yang datang ke masjid itu betul-betul dah lengkap menerima vaksinasi. Ini adalah juga cara untuk kita memastikan mereka yang belum menerima vaksin ini divaksinasi, untuk memastikan bahawa kita menguatkuasakan cek kepada vaksinasi ini. Yang kedua adalah usaha untuk kita memastikan kapasiti kesihatan kita di Kedah ini mencukupi. Oleh yang demikian, kita telah pun menyiapkan satu unit modular ICU di Hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani, yang mana kita ada tambahan 10 katil ICU di Hospital Sultan Abdul Halim. Dan kita akan hantar dan telah pun hantar 1,510 silinder oksigen tambahan, iaitu 500 sudah pun hantar, 210 tiba hari ini dan 800 lagi akan sampai pada minggu depan. Jadi cukup oksigen untuk pesakit-pesakit COVID yang sesak nafas sama ada di hospital ataupun di PKRC. Kita juga akan memastikan bahawa diatur gerak staf ataupun tenaga kerja, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan juga jururawat yang akan dihantar ke negeri Kedah, terutamanya di Hospital Sultan Bahiyah dan juga Hospital Sultan Abdul Halim, Sultanah Bahiyah dan Sultan Abdul Halim, untuk memastikan cukup tenaga kerja untuk menjaga dan merawat pesakit-pesakit COVID ini. Yang ketiga adalah untuk memastikan bahawa pemantauan kita terhadap mereka yang didapati positif dan yang dihantar untuk kuarantin di rumah
dilaksanakan dan dipatuhi oleh mereka yang telah pun diperintah untuk kuarantin di rumah. Saya telah maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri Besar, dalam seminggu ini sahaja berlaku 523 check-in MySejahtera, yang mana check-in itu adalah orang positif ataupun orang yang ada perintah kuarantin rumah. Ya, bukan 523 orang tapi 523 check-in. Ya, dia check-in tetapi sebenarnya dia tak sepatut dia keluar. Dia merah, ataupun dia status merah, sama ada positif ataupun high risk. 18% daripada check-in 523 ini berlaku di pasaraya. Maknanya dia pergi supermarket, ya. Jadi kita minta supaya pemilik premis, mana-mana premis lah, supaya pengawasan pintu masuk dibuat dengan ketat. Dia dapat check-in, maksudnya pegawai keselamatan ataupun jaga di situ dia tak check betul-betul, dia lepaskan sahaja. Jadi kita minta supaya di pasaraya, di kedai runcit, di mana-mana, ya, supaya mereka melihat betul-betul status MySejahtera tu sebelum mereka dibenarkan masuk. Maksudnya ada ketidakpatuhan kepada perintah kawalan kuarantin rumah, ya, bagi mereka yang positif ataupun kontak rapat. Saya juga ingin umumkan bahawa besok insya-Allah kita akan mulakan vaksinasi remaja kita di negeri Kedah juga, yang akan dilaksanakan di PPB awam ataupun di sekolah. Dan di Kedah ini ada 180,000 lebih remaja yang akan divaksinasikan, dan bekalan vaksin cukup insya-Allah untuk kita mula dan selesaikan vaksinasi kepada golongan remaja di Kedah ini dalam tempoh masa sebulan akan datang. Ya, kita bagi tempoh masa sebulan, insya-Allah kita akan dapat lengkap bagi kepada semua remaja dos pertama dan dos kedua insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan? Tindakan akan diambil terhadap golongan yang check-in yang sepatutnya kuarantin tu tapi check-in. Ya, kita akan hantar nama-nama mereka yang tidak patuh kepada HSO, perintah kuarantin di rumah, kepada pejabat kesihatan daerah untuk tindakan selanjutnya. Jadi apa ni sekarang ni maklumkan Datuk Seri Rahmat ada maklumkan tinggal 1.8% untuk kita mencapai 80% lebih kan. Jadi sekarang ni keadaan di PPB harian tu macam mana Wadi? Penerima vaksin harian tu yang baru ni Wadi, sebab kabarnya ada dah sekarang ni dah makin berkurang, betul Wadi? Di banyak kawasan kita dah sampai tahap di mana macam saya sebutkan tadi, lebih banyak vaksin daripada manusia, daripada lengan. So tindakan kita sekarang ni, kita tak boleh nak pergi 500,000 lagi dah, sebab kita dah sampai penghujung ni. Kita memang tak ada orang lagi dah. Ya, cuma di kawasan-kawasan tertentu, macam saya sebut di Kedah, di Sik, di Pendang, di Baling. Ini kita kena betul-betul pergi outreach lah, pergi rumah orang, check betul-betul, check golongan tegar yang anti vaksin ni macam mana, dan fokus kepada golongan tersebut. Ataupun negeri-negeri tertentu. Kedah dulu slow disebabkan bekalan, sekarang dah insya-Allah dah mencapai 83% dewasa sekurang-kurangnya satu dos. Tapi ada negeri macam Sabah. Sabah dulu ada masalah dari segi bekalan, ya, ada masalah dari segi bekalan. Tapi Sabah sekarang bekalan tak ada masalah. Cuma Sabah masih lagi 69% dewasa terima satu dos, kurang-kurangnya satu dos. Sebab sama juga dengan macam kes mungkin kes di Baling dan sebagainya, dah tak ada siapa nak keluar ke PPB. So sekarang ni kita nak kena menjejaki mereka, kita kena pergi dan cari. Kita dah buat sehabis mungkin buka PPB, hantar appointment, sekarang dah hampir kosong, ya. PPB, rata-rata PPB agak kosong sekarang ni. So sekarang ni kita kena menjejaki mereka yang masih lagi degil untuk tidak menerima vaksinasi. Dan saya telah minta macam majikan-majikan sektor-sektor tertentu buat syarat kalau nak kembali kerja mesti dapat vaksinasi, ya. Dan kita pun akan bincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA nanti, apa tindakan yang boleh diambil kepada penjawat awam yang masih lagi enggan menerima vaksinasi, yang tidak menerima vaksinasi disebabkan pilihan dan bukan kerana faktor kesihatan. KKM akan bincang dan kita akan dapat option daripada JPA apa tindakan yang boleh kita ambil terhadap penjawat awam yang masih lagi enggan untuk menerima vaksinasi.
Tapi tadi Perdana Menteri ada umumkan kerajaan setuju untuk dos ketiga tu kan. So boleh perincikan dari mana apakah juga vaksin cukup ke macam mana? Ya, bagi dos ketiga dan dos penggalak ini, kita seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, polisi pelaksanaannya akan kita umumkan dalam masa yang terdekat. Tetapi kita telah kenal pasti golongan rentan ataupun golongan berisiko tinggi yang mana akan mendapat keutamaan. Antaranya adalah warga emas yang mempunyai komorbiditi ataupun masalah kesihatan yang kronik, petugas barisan hadapan yang mempunyai penyakit ataupun yang berisiko tinggi, mereka yang ada sistem imun yang lemah, dan juga mereka yang berada dan juga bekerja di pusat jagaan warga emas. Ini kita utamakan dahulu. Selepas itu kita akan buka kepada golongan-golongan yang lain. Yang ini kita mungkin akan dapat melaksanakan pada awal bulan Oktober untuk kumpulan pertama ini, insyaAllah. Dan ini sangat penting sebab golongan inilah daripada data kematian, data kategori 5 yang masuk ke ICU, kebanyakan daripada mereka terdiri daripada golongan tersebut. Warga emas yang mempunyai komorbiditi, yang ada masalah jantung, yang ada kencing manis, yang ada hypertension dan sebagainya. Jadi bukan soal, ada mungkin yang tanya, oh dos yang ketiga ini bermaksud 2 dos itu tidak berkesan. Tidak. Banyak negara sudah memulakan dos penggalak. Termasuklah di Amerika Syarikat, di UK, Singapura. Ini adalah untuk kita meningkatkan lagi sistem imun kita terhadap COVID-19. Kita belum buat keputusan sama ada dos ketiga ini, dos penggalak ini diperlukan untuk semua. Ya, ini masih lagi dalam perbincangan kumpulan pakar. Di Amerika Syarikat baru saja FDA kata untuk golongan 65 tahun ke atas yang mempunyai komorbiditi. Jadi setiap negara ada polisi yang berbeza-beza. Kita akan mula dengan kumpulan rentan yang saya sebutkan tadi itu. Tapi mengenai sijil digital tu, ada kes di mana sijil digital ni tak update sebab ada yang miss tarikh vaksinasi dan dia pergi kemudian sijil digital tu tak di-update, so ada masalah untuk dine in dan sebagainya. Okey. So macam mana? Saya akan jelaskan di sini. Tapi saya minta gawai saya Ismail akan hantar kenyataan media ni kepada semua nanti. Dalam sidang media yang saya adakan minggu lepas, saya telah minta supaya MySejahtera dapat selesaikan masalah ini dalam tempoh masa seminggu. Jadi dah ada seminggu. Saya ingin maklumkan bahawa sebanyak 95,000 aduan adalah berkaitan dengan pengguna MySejahtera. Antara masalah yang dikenal pasti berpunca daripada status penerima vaksin sebagai tanggungan, menyebabkan sijil vaksin digital individu tersebut terikat dengan pemilik akaun utama. Ya, dia tanggungan tapi dia sijil itu terlekat dekat dia punya bapa ataupun mak. Untuk masalah ini, pemilik akaun perlu keluarkan akaun tanggungan bagi membolehkan tanggungan mendaftar akaun MySejahtera. Yang tanggungan tu dia buka MySejahtera, tapi yang dia punya akaun pertama tu dia tak keluarkan sebagai dependent. Sebab itu sijil tak transfer kepada yang kedua. Masalah yang lain, pemilik akaun MySejahtera tidak mengesahkan nombor kad pengenalan di dalam akaun. Pengguna kena sahkan dulu sebelum dapat sijil itu. Ataupun pengguna mempunyai lebih daripada satu akaun MySejahtera dan sijil digital vaksin itu dipaparkan dalam akaun yang diguna ketika mendapat vaksin di PPV. Ada juga kes macam tu. Seterusnya, sebanyak 71,000 kes diterima mengenai paparan sijil digital vaksin berpunca daripada PPV yang tidak melengkapkan proses dokumentasi setelah individu selesai menerima vaksin. Bagi isu ini, pasukan MySejahtera sedang membuat penyelarasan dengan PPV yang terlibat untuk pastikan pengguna terima paparan sijil digital vaksin dalam MySejahtera. Ada kes di mana dia pergi PPV, kan kita pergi PPV, kita kena scan. Dia terlupa nak scan satu stesen, sebab itu dia tak dapat dia punya sijil. So kita kena panggil balik PPV, dapat kod PPV tersebut untuk kita putihkan semula senarai-senarai ini. Satu lagi kes adalah kes yang melibatkan PPV yang dikendalikan oleh klinik swasta ataupun Protect Health, ya. Ini juga kita sedang mendapat maklumat daripada klinik-klinik swasta
supaya kita dapat upload sijil digital ini. Saya nak maklumkan bahawa dalam tempoh masa seminggu, MySejahtera telah menyelesaikan lebih 500,000 masalah ketiadaan sijil vaksin dalam aplikasi tersebut. Dan saya difahamkan latest ada 200,000 lagi yang perlu dikemaskini dan diputihkan. Jadi saya telah bagi tempoh masa sedikit lagi untuk selesaikan 200,000 ini. Dan saya juga telah minta MySejahtera sentiasa memantau media sosial. Siapa yang buat aduan saja dapatkan maklumat mereka, selesaikan maklumat mereka. So 500,000 clear, ada dalam 200,000 lagi yang tak clear. Satu lagi isu yang saya nak bangkitkan adalah sindiket yang kononnya menjual sijil digital vaksin yang palsu. Saya nak tegaskan bahawa apa yang dilakukan oleh sindiket ini sekiranya benar adalah satu perkara yang bukan hanya tidak bertanggungjawab tapi melanggar undang-undang, dan kita akan minta kerjasama dengan polis untuk siasat kes kononnya berlaku penjualan sijil digital palsu. Okey, dalam masa tempoh untuk diperbaharui sijil digital ni, kita ada terima kad kan daripada setiap PPP setiap kali kita terima tu. So sementara kita menunggu sijil digital tu dapat diselesaikan oleh tim MySejahtera, saya sarankan orang ramai supaya dapat menggunakan kad fizikal ataupun kad yang telah pun diberi, yang dicetak, yang ditulis detail untuk pergi ke premis. Dan saya minta semua yang menguasakan premis-premis ini, kalau sekiranya mereka tidak ada sijil MySejahtera yang digital, boleh terima sijil daripada PPV ataupun kad fizikal yang dikeluarkan oleh PPV. Tapi nak patah balik soalan berkenaan dos ketiga tadi. Jenis vaksin tu jenis vaksin apa yang boleh digunakan? So buat masa ini kita sedang mendapat maklumat daripada pengeluar vaksin untuk didaftar di bawah NPRA. Dos yang ketiga ini perlu mendapat kebenaran NPRA, sebab NPRA hanya bagi kebenaran, contohnya Pfizer 2 dos saja, AZ 2 dos saja, Sinovac 2 dos saja. So sekarang ini semua pengeluar vaksin ini saya telah minta mereka hantar maklumat dos penggalak ini kepada NPRA. Saya jangkakan dalam tempoh masa seminggu 2 boleh diluluskan. Lepas itu saya akan buat pengumuman jenis vaksin apa, boleh campur ke tidak, kena ambil vaksin yang sama ke tidak, semua itu saya akan umumkan. Tapi stok semua memang masih banyak stok vaksin. Stok insya-Allah cukup lah, insya-Allah cukup. Lebih berkenaan dengan gelembung pelancongan di Langkawi ni. So Dr. Mahathir ada menyatakan bahawa terdapat beberapa SOP perlu dibagi, terutama dalam lapangan terbang, terutamanya di lapangan terbang dan dalam atas flight tu sendiri. Kedudukan kerusi itu kapasiti penuh dan dalam feri pun kapasiti penuh. So dia minta kurangkan kapasiti, tambahkan penerbangan dan juga penerbangan feri. So dia minta Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelancongan dan juga beberapa kementerian terlibat untuk berbincang mengenai perkara itu. InsyaAllah kita akan bawa dan bincang dalam jawatan kuasa pengurusan COVID ni. Boleh undang sikit tak di lawatan menuju OIB di Hospital Kajang Malang? Boleh? Hospital Kajang semalam. Lawatan menuju Malang, undang sikit tak ada apa-apa masalah yang ditengahkan ke? Tak ada, saya nak tengok apa kesan daripada vaksinasi. Sebab atas kertas saya terima laporan bahawa kapasiti hospital kita di Lembah Kelang sekarang ini jauh beza daripada bulan 7 dan bulan 8, di mana kapasiti dia terlalu sesak. ICU pun penuh, ward pun penuh disebabkan COVID. Dan kita terima laporan bahawa keadaan bertambah baik di Lembah Kelang. Jadi saya nak pergi tengok sendirilah, betul ke tidak. Dan didapati memang betul. Di semalam saya pergi Kajang, COVID ICU seorang saja tinggal. Dan ward-ward yang dulu digunakan untuk COVID dikembalikan untuk digunakan sebagai ward biasa. Dan saya nak bagi semangat kepada kaki tangan yang mungkin tertekan selama 2-3 bulan yang lepas ini dengan kes yang meningkat. Dan saya nak supaya tidak ada apa-apa sambutan yang rasmi. Ini saya bagi tahu pengarah-pengarah hospital juga. Bukan tujuan saya nak cari kesilapan ataupun saya nak cari salah siapa. Akan ada lawatan yang saya buat yang rasmi. Macam hari ini saya pergi ke Hospital Sultan Abahiyah secara rasmi. Pengarah pun ada dapat memberi taklimat kepada saya. Ada juga kalanya saya akan buat lawatan mengejut, ya, dan saya akan terus buat itu. Saya tak payah sebut lah saya nak pergi mana lepas ni. Saya akan muncul saja. Sebab ini dapat saya cakap dengan terus dengan kaki tangan frontliners,
dengan pesakit dan ini bukan saya nak bagi reassurance lah kepada pengarah saya, ya, jangan risau. Ini lebih untuk saya berada di lapangan untuk dapat senario yang sebenar. YB, kiranya Kedah ni lambat lagi ke nak pergi beralih ke fasa 2? You semua dia tanya lah. Macam saya sebut pada Yang Amat Berhormat, ya, Kementerian Kesihatan Malaysia kita tidak berpandukan kepada tarikh, kita berpandukan kepada data. Jadi bila tanya saya tarikh bila, saya kata saya tak tahu, sebab kita bergantung kepada nilai ambang data. Kalau data dia kata boleh, bolehlah, ya. Jadi saya tak tahu bila waktu ataupun masa ataupun tarikh boleh beralih kepada fasa 2. Yang saya boleh nyatakan hari ini adalah semua indikator di Kedah sedang menurun. Yang itu saya boleh cakap, sedang menurun. Trend dia baik. Tapi bila dia sudah sampai ke nilai ambang yang kita rasa selesa, saya tak pasti lagi. Tapi dia sedang menurun. InsyaAllah kalau terus menurun, tak lama lagi lah. BID mana? Macam belum sampai ke situ. Kes BID pun semakin menurun. Kes kematian pun semakin menurun. Sekarang ni kita melihat, kita dah buat pengasingan data. Dulu kita umumkan kes kematian tanpa pemberitahuan bila kes itu telah berlaku. Sekarang ini kalau lihat website kita, kita bagi tahu kes ini sebenarnya kes dilaporkan hari ini, tapi kematian yang sebenar hari ini adalah jumlah ini. Kalau kita lihat kepada kematian sebenar, trend itu pun semakin menurun. Jadi insyaAllah kita harap dalam tempoh masa sebulan ni semakin menurun BID, kematian dan sebagainya. Dengan digital vaksinasi, seramai ada 2,600 sukarelawan yang meneruskan ujian klinikal fasa ketiga untuk vaksin yang dilakukan oleh Institute of Technology. Yeah. And then yang ini sudah mulai bulan ini selama 1 tahun. And then sukarelawan ini mereka memohon selepas lengkapnya 2 dos, mereka kat price sejahtera itu akan dapat ya, Kita akan bagi. akan bantu. Ya. Okey, terima kasih semua. Okey, thank you. Ini Kedah 809 je tau. Oh, ya. Berapa ribu hari ni dia? Nanti kena takbir. Tak, ini kena Keseluruhan 14,000. Kita dah kurang daripada 5,000. Salah. Ini kisah 809. Kemarin 1,100. Bakti penuh setia demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh sama bekerja, sama